Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairullah bin Hashim. Saya akan membentangkan tentang subjek hadis hukum, iaitu huraian hadis yang kelima, huraian hadis yang ke-15 dan juga huraian hadis yang ke-20. Jadi pengenalan tentang ilmu hadis ini, iaitu hadis merupakan sumber ajaran Islam. Yang kedua daripada Al-Quran, dan dilihat dari sudut periwayatannya jelas bahawa Quran dan hadis ini terdapat beberapa perbezaan. Dan untuk Quran, semua riwayatnya iaitu diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis Nabi SAW ada yang mutawatir dan juga ada yang diriwayatkan secara ahad. Dan kedudukan hadis ini adalah sebagai penjelas ataupun sebagai menerangkan fungsi hukum Al-Quran, dan juga tidak diragukan lagi. Maknanya hadis ini diterima oleh semua pihak, dan juga dalam kedudukan hadis yang berdiri sebagai dalil sendiri dan sumber yang kedua setelah Al-Quran, maka ini ada perbincangan di kalangan ulama. Kali ini saya akan menerangkan berkenaan dengan hadis yang kelima, iaitu tentang hukum kencing di dalam air yang tenang. Hadis yang ke-15, hukum memegang kemaluan dengan tangan kanan, dan juga hadis yang ke-20 berkenaan dengan siwak. Hadis yang kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kencing di dalam air yang tenang, alladhi la yajri, yang tidak mengalir. Thumma yaghtasilu minhu. Kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis muttafaqun alaih dari riwayat Imam Muslim. Kemudian kamu mandi daripadanya. Dalam hadis ini menunjukkan tentang larangan membuang air di dalam air yang tenang ataupun air yang tidak mengalir. Maka dikembalikan kepada prinsip dasar tentang air sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Kalau kita lihat, jika airnya banyak, maka larangan itu bersifat makruh kerana ia tetap mengotorkan. Namun jika airnya sedikit, maka ianya menjadi haram kerana menyebabkan air tersebut menjadi najis, mutanajis ataupun kotor. Huraian kalimah hadis, Nabi SAW menafsirkan dan mempertegaskan bahawa air yang tenang yang dimaksud di sini adalah air seperti kolam yang kecil, al-birk, dan kata ad-daim itu adalah sinonim daripada kata ar-rakid, maknanya tenang dan juga tidak mengalir. Dan dalam riwayat hadis Imam Tirmizi, pada akhir hadis disebutkan kemudian berwuduk dengannya, dan sedangkan riwayat Imam Darul Qutni juga menyebutkan kemudian berwuduk ataupun minum daripadanya. Dan lafaz-lafaz riwayat ini tidaklah saling berlawanan kerana riwayatnya sahih, dan dapat difahami bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tentang masalah yang ditanya ini. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faedah daripada hadis yang kita dapat iaitu haram berwuduk dengan air yang bernajis. Kemudian adab ketika kencing iaitu cuba untuk berusaha mencari sumber air, maknanya yang mengalir. Maknanya kalau kita kencing, kalau boleh jangan pada air yang tidak mengalir. Ni contohnya kencing di sungai dan sebagainya. Apatah lagi kalau air itu nak digunakan untuk berwuduk, maka perlulah mengambil air yang bersih. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW yang sentiasa mengajak umatnya kepada kebersihan. Kemudian larangan kencing di air yang bersih, khususnya air itu merupakan keperluan orang ramai. Seterusnya kita kepada hadis yang ke-15, An Abi Qatadah Al-Harith bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pada Abi Qatadah Al-Harith bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la
yumsikanna ahadukum, janganlah kalian itu memegang zakarahu, kemaluannya, biyamini, dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, dan sedangkan ketika itu dia sedang kencing, wala yatamassah minal khala'i biyamini, dan juga janganlah kalian cebok, maknanya membersihkan daripada buang air besar itu dengan tangan kanan, wala yatanaffas fil ina, dan janganlah kalian bernafas di dalam bekas. Hadis muttafaqun alaih. Secara umumnya hadis ini mencakupi nasihat dan juga beberapa faedah yang berharga. Kerana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya mempunyai hikmah yang cukup besar. Antaranya mendidik manusia menjauhkan diri daripada perkara yang kotor, bermudarat dan juga penyakit-penyakit. Dan sekiranya kita melihat bahawa yang keluar daripada kemaluan, kubul dan dubur itu adalah sesuatu yang kotor. Dan sekiranya bersentuhan dengan tangan kanan, maka menyebabkan tangan itu kotor. Dan juga kebiasaannya tangan kanan ini adalah untuk perkara-perkara yang baik. Dan juga digunakan untuk makan dan minum, bersalaman dan sebagainya. Itu jelas bahawa menggunakan tangan kanan ini sunnah pada perkara-perkara yang baik. Dan makruh apabila digunakan pada benda-benda yang kurang baik, seperti mencuci najis dan sebagainya. Kemudian adanya larangan bernafas dalam hadis ini menunjukkan bahawa sekiranya kita bernafas dalam bekas minuman, gelas atau seumpamanya yang dipakai untuk minum, maka ia boleh menimbulkan kesan yang buruk. Antaranya menjadikan orang yang setelah itu juga jijik. Boleh jadi orang yang minum sebelum itu ada penyakit yang ada daripada hidungnya dan sebagainya. Maka dengan dia bernafas, maka mungkin bakteria dan sebagainya itu berpindah ke dalam bekas tersebut. Dan juga bernafas di saat minum juga memberi kesan buruk kepada orang yang minum itu. Di mana nafas itu masuk ke dalam air dan keluar darinya, dan Nabi SAW tidaklah menyuruh kita, menegah kita daripada perbuatan sedemikian kecuali ia membawa kebaikan dan juga kemaslahatan. Kesimpulan daripada hadis ini iaitu larangan untuk kita memegang kemaluan saat kita kencing, larangan juga istinja, membersihkan, maknanya kita istinja, qada hajat itu juga bukan daripada tangan kanan, dan juga larangan bernafas ketika mana kita minum, larangan bernafas di dalam bekas air itu sendiri. Antara yang lain, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa Islam itu sangat menjaga tentang kebersihan, hatta urusan makan minum, yang mana kebersihan itu akan boleh menjaga kesihatan. Kemudian huraian hadis yang ke-20, an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwakin ratbin. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku, sedangkan Nabi sedang bersiwakin ratbin, dengan kayu siwak yang basah. Qala wa taraf as-siwaki 'ala lisanih, dan dia berkata sedangkan hujung siwak itu berada di lidah beliau, wa huwa yaqulu dan Nabi SAW ketika itu sedang bunyi suaranya wasiwaku fihi ka'annahu yatahawwa, seakan-akan Nabi SAW itu nak muntah. Baik. Penjelasan lafaz daripada hadis ini, itu melambangkan suara orang yang mahu muntah. Dan yatahawwa itu maknanya bunyi muntah itu hanyalah sebatas suara sahaja. Baik. Jadi makna umum daripada hadis ini, ketika Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari menceritakan beliau menemui Nabi SAW kadang bersiwak, dan siwak Nabi itu sedang basah. Kerana siwak yang basah itu senang untuk membersihkan gigi dan tidak menyakitkan mulut, sehingga mengganggu, maksudnya akan mengganggu, sakitlah mulut kita ni kan kalau siwak tu keras. Dan Nabi SAW terkadang memasukkan siwaknya ke lidahnya dan bersungguh-sungguh, ini secara mubalaghah, sehingga membuat Nabi seperti hendak muntah. Jadi kesimpulan daripada hadis ini iaitu disunnahkan kita bersiwak dengan ranting ataupun kayu yang basah,
Dan sungguhnya siwak itu adalah bahagian daripada ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Disyariatkan untuk kita bersungguh-sungguh, ya, yakni sunnah untuk mubalaghah bersiwak, kerana menjadikan siwak itu lebih sempurna, dan sesekali waktu menggunakan siwak untuk membersihkan lidah. Jadi banyak lagi fadilat atau kelebihan siwak yang kalau kita kaji dalam hadis-hadis. Sekadar itu untuk saya kongsikan pada hadis yang ke-20 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.